ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, tuan-tuan, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah, pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan diberi hidayah, taufik, petunjuk. Mudah-mudahan ditingkatkan iman, ditaubatkan dosa-dosa saya insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengar siri kuliah saya ini diberi rahmat, dilimpahkan berkat insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar kuliah saya ini diikhlaskan insya-Allah. Pada malam ini kita akan sambung siri yang ke-6 yang bertajuk Menyingkap Rahsia Dunia. Siapa sebenarnya Ustaz Asy'ari Muhammad atau Abuya? Kali ini saya akan mulakan dengan satu kisah, iaitu Profesor Dr. I.R. Imaduddin. Itu gelaran profesional bagi Profesor ni, Imaduddin Abdul Rahim, atau dikenali sebagai Bang Imad, iaitu salah satu tokoh cendekiawan Islam, pendiri dan mantan pimpinan WAMI, World Association of Muslim Youth, penasihat mantan Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. B.J. Habibie. Jadi ini saya nak mengisahkan bagaimana beliau ni mengenali secara dekat akan Abuya atau Ustaz Asy'ari Muhammad. Kata Profesor Dr. Imaduddin Abdul Rahim ni, atau dikenali sebagai Bang Imad ni, dari Indonesia. Dia dah lama mendengar tentang Abuya, Syekh Imam Asy'ari Muhammad At-Tamimi dan jamaah, sejak zaman Darul Arqam lagi, iaitu tahun 90-an. Ketika itu beliau, iaitu Abuya lah, yang berbahagia, mulia Ustaz Asy'ari Muhammad dan jamaahnya dikatakan sesat dan menyesatkan oleh pemerintah Malaysia, dan beritanya dimuat oleh hampir seluruh media cetak dan elektronik di Malaysia dan Indonesia. Tetapi bagi Profesor Dr. Imaduddin Abdul Rahim ini, sebagai seorang ilmuwan, dia agak ragu-ragu dan tidak begitu terus percaya dengan berita sesat menyesatkan yang dibawa oleh berbagai media tersebut. Ketika hatinya masih mengandungi pertanyaan tentang Abuya dan perjuangannya, tiba-tiba seorang sahabatnya, iaitu Dr. Sugiat, mengajaknya berkunjung ke Malaysia untuk berjumpa secara langsung dengan Abuya. Jadi dia terkejutlah, Profesor Dr. Imaduddin Abdul Rahim ni. Dia baca di majalah bahawa Abuya ni disingkirkan di Malaysia kerana dianggap membawa ajaran sesat. Jadi tanpa ragu-ragu lagi, dia pun bersetuju dengan ajakan Dr. Sugiat itu, dan mereka terus berkunjung ke Malaysia. Diringkaskan cerita, berjumpa dengan Abuya di rumahnya, rumah Abuya. Sejaknya, kata profesor ni, sejak saya bersalaman dengan beliau, dia sudah mula terkesan, dan sepanjang 2 hari dia bertemu dengan beliau, yakni Abuya, dia dapati Abuya seorang yang ikhlas. Ketika itulah pandangannya Profesor Dr. Imaduddin Abdul Rahim ini berubah, dan sepanjang pertemuan itu saya tidak temui adanya ajaran beliau yang menyalahi Islam atau Al-Quran dan As-Sunnah. Nampak? Seorang profesor dari Indonesia, orang luar dari jauh,
boleh bersangka baik, tengok depan mata sebab dah jumpa dengan Abuya, menilai sendiri dengan mata kepalanya, hatinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Katanya lagi beliau mengamalkan Islam dengan sangat baik. Sejak itu saya mengatakan bahawa, kata Profesor Dr. Imaduddin Abdul Rahim ni, dia mengatakan bahawa ajaran Abuya ni baik dan dia yakin betul bahawa Abuya dan Jamaah Al-Arqam yang dilagang ataupun yang diketuai oleh Abuya Syekh Imam Asy'ari Muhammad itu tidak sesat dan tidak juga menyesatkan. Dari hasil berdiskusi, perbincangan secara langsung 2 hari, dia mendapati bahawa buah fikiran Abuya ni jelas dan transparan. Tak ada yang menyalahi agama. Nampak? Peribadinya baik, saya kagumi, katanya. Beliau dapat menyatukan beberapa isterinya di rumah, dalam satu rumah. Saya sampai sekarang masih tanda-tanya dalam hati apa rahsianya. Tetapi hal ini sekali lagi membuktikan keikhlasan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, mana mungkin dapat mengumpulkan ke-4 orang isterinya dan anak-anaknya yang 30 orang lebih dalam satu rumah pada masa itu. Kata profesor ni lagi, perjuangan Abuya dalam membangunkan Islam lebih banyak di Malaysia. Maka dia tidak mengikuti secara dekat. Walaupun demikian, katanya, keikhlasan beliau dalam berjuang sangat terasa dan berkesan dalam hatinya. Salah sebuah buku Abuya yang pernah dia baca adalah Mengenal Diri Melalui Rasa Hati. Buku ini membahas tentang tasawuf. Ketika membaca buku tersebut, dia teringat dengan buku karangan Buya Hamka yang pertama kali dia baca ketika dia masih dalam masa pancaroba, dalam ujian lah, di masa penjajahan Jepang, iaitu tasawuf moden. Jepang tu Jepun lah. Buku ni berkembang, ada sampai 4 jilid dan dijadikan satu siri mutiara falsafah. Sejak itulah, kata profesor ni, dia mengenal ilmu tasawuf. Namun ternyata buku Abuya Mengenal Diri Melalui Rasa Hati lebih mudah dibaca dan isinya mencakupi ke-4 buku karangan Buya Hamka tersebut. Nampak penilaian dia. Adapun penilaian kita-kita ni terhadap Abuya, macam mana? Sebab kita tak kenal Abuya, tak kenal yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad. Daripada tahun 1968 sampai sekarang, sampai 2021. Subhanallah. Kita, rakyat Malaysia, ramai yang telah menuduh dengan pelbagai-bagai tuduhan yang keji terhadap Abuya. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Dari segi kepimpinan lagi, katanya kepimpinan Abuya ini begitu unik, lebih cenderung kepada kepimpinan seorang syekh yang ingin menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Dia nampak begitu. Kita nampak kesesatan, na'udzubillah. Jauh berbeza dari pemimpin politik. Beliau, yakni Abuya, mengajak orang untuk kenal, cinta dan takutkan Allah. Dia menekankan pada mencintai Allah. Ajaran dan perjuangan Abuya menurut Dr. Imaduddin ni diambil dari sifat Tuhan yang 99. Khususnya yang kita selalu sebut berulang-ulang, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pengasih dan penyayang. Kata lagi profesor ni, dia tak sangat tersentuh dengan kasih sayang, pemurah dan pribadi Abuya. Dia mendengar dari murid-murid beliau tentang pemurah beliau. Contoh, kalau beliau pergi ke restoran, beliau selalu membayar untuk semua orang yang ada dalam restoran tersebut. Kepada orang yang berbuat jahat kepada beliau, beliau doakan dan balas dengan kebaikan. Nampak? Orang kata sesat, tak apalah. Orang buat jahat, dia balas dengan kebaikan. Itulah peribadi Abuya yang sebenarnya. Tapi kita, termasuk saya ni baru belajar. Masih banyak lagi mazumah. Saya menceritakan tentang kehebatan Abuya, tuan guru saya, mursyid saya. Walaupun saya kata saya tak masuk dalam Jamaah Al-Arqam. Tapi saya mengkaji, saya menilai
pernah melihat, berpengalaman bersama dengan beliau. Jadi sebenarnya yang ada pada diri Abuya, ni kata profesor tu lagi, ada pada diri Abuya itu ada dalam Quran. Peribadi dia tu ada dalam Quran. Iaitu apa? Peribadi-peribadi yang mulia, yang hebat, luar biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk sampai pada peringkat ini tidak mudah. Itulah yang disebut sebagai ibadur rahman. Apabila dicemuh oleh orang yang bodoh, dia akan jawab dengan salam. Dan mereka menghabiskan waktu malamnya untuk sujud kepada Tuhannya. Dan yang akhir sekali, tentang kisah profesor ni, bertemu dengan Abuya. Dia mendapati bahawa Abuya ni tidak hanya mengatakan tentang kegemilangan Islam dari timur, bahkan menjadikannya sebagai perjuangan dan hidup matinya. Dia sangat kagum pada Abuya, dan ini membuatnya bertambah yakin dengan kebangkitan Islam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedang menuju ke arah kebangkitan itu dan kini sedang memuncak, hanya menunggu saat dan ketikanya, insya-Allah. Dan bagi sesiapa yang pernah berjumpa dengan yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad, yang pernah bertemu, berjumpa, bercakap, bersembang dengan Abuya, mereka akan mendapati tutur katanya manis, tidak suka menyakiti, cakapnya benar. Bila beliau bercakap, tutur katanya menyenangkan setiap orang yang mendengar dan disertai dengan senyum. Tutur katanya membuat orang tidak terasa atau rasa terhina atau dianggap tidak tahu. Bahasa pertuturannya mudah, tidak bombastik dan tidak banyak menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami. Itulah hakikat Abuya yang sebenar. Tapi bagi saya ni, yang menceritakannya masih lagi merangkak-rangkak, masih lagi baiki diri, belum habis lagi, bergelumang lagi dengan dosa. Cuma tahu Abuya betul, Abuya orang baik, Abuya dalam kebenaran. Mudah-mudahan dengan membela kebenaran ini, saya ini akan saya ini akan diberi peluang untuk bertobat dari mazmumah-mazmumah, daripada akhlak-akhlak yang keji, insya-Allah. Abuya memaafkan orang yang bersalah. Jika kesalahan seseorang itu akan membahayakan jamaah, barulah dia dihukum. Abuya akan terus menegur, tidak menunggu jarak waktu yang panjang. Jika kesalahan itu agak ringan, mungkin beliau akan buat teguran pada masa yang sesuai. Pernah dalam satu ekspedisi, Abuya telah menjawab soalan seorang peserta ekspedisi, yang mana jawapan itu memberi pembelaan kepada amir yang Abuya lantik, bukan kepada peserta ekspedisi itu. Yang mana peserta itu mengharapkan Abuya berpihak kepadanya. Jadi dia rasa termalu, dan Abuya tahu keadaan ini. Tak lama kemudian, Abuya menghubungi peserta itu melalui telefon, bertanyakan khabar, sehingga menyebabkan peserta itu terhibur. Ini akhlak Abuya. Ini juga pernah saya alami ketika saya berada di rumah. Tiba-tiba masa tu Syekh Shuaib Sulaiman menelpon saya. Lebih kurang yang saya ingat beginilah. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Saya pun cakaplah khabar baik. Dan Abuya ada sini. Nak cakap dengan Abuya. Nak cakap dengan Abuya. Sebab saya mengenali Abuya. Subhanallah. Orang yang bertakwa. Gerun saya nak cakap. Saya kata tak apalah. Malu saya. Subhanallah. Jadi balik kepada tadi. Rupanya tujuan Abuya menegur tu adalah untuk menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Bukan memberi malu. Kita kena faham. Niat tu, nawaitu tu. Inilah seorang pemimpin yang benar-benar bertakwa. Wali, seorang wali. Jadi kita ni masalahnya tak percaya dengan Abuya. Umur pula muda-muda. Jauh lebih muda daripada Abuya. Lepas tu cepat benar. Somborono, cepat benar. Jump into conclusion. Tuduh macam-macam kat Abuya. Abuya bila melihat orang-orang yang nakal di tepi-tepi jalan,
Abuya biasanya akan jatuh simpati, kesian dan berkata, mendoakan, Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan ambil perhatian tuan-tuan. Dan kalau Abuya membenci, bukannya membenci mereka, tetapi membenci perbuatan maksiat yang mereka buat. Sebab itu Abuya tidak marah pada orang tersebut, tetapi kesian dan terus mengajak dan mendidik mereka. Abuya sebenarnya sentiasa memberikan nasihat, walaupun dia sendiri dalam keadaan susah dan payah ketika diuji. Di bawah tajuk tarbiyah dan didikan, Abuya ni seorang pendidik, senantiasa mendidik, memberikan guideline kepada manusia. Sama ada dalam menegakkan perkara yang berkaitan dengan fardu ain atau fardu kifayah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Sampai perkara kecil pun, Abuya tetap mentarbiyah. Ini contoh. Contohnya, melalui perbuatan, lisanul hal. Abuya buat sesuatu dan mengharapkan orang ikut benda yang baik. Contohnya bila makan, beliau makan hingga piringnya licin. Tidak tinggal walau sebiji nasi atau setitik kuah dalam pinggannya. Wow. Subhanallah. Masya Allah. Allahu Akbar. Mampukah kita buat? Insya Allah. Ramai ahli-ahli jemaah, itulah peribadi mereka sebenarnya. Mereka ikut jejak langkah tuan guru mereka, iaitu Abuya, mursyid mereka. Beliau makan hingga piringnya licin, tak tinggal walau sebiji nasi atau setitik kuah dalam pinggannya. Kita yang tak kenal Abuya, mudah-mudah hentam Abuya. Kata dia sesat, kata dia yakazah, penipu, kata ditipu di iblis. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Melalui percakapan, lisanul maqal. Misalnya sewaktu Abuya tiba di hotel, rombongannya tiba di hotel, Abuya buat soalan. Apakah perlu di wisma tempat kita saja kita susun sepatu atau kasut ni? Di sini tak perlu. Sepatutnya disiplin itu berada di mana-mana saja. Ketika pertama kali saya jejak langkah ke Sungai Penchala. Dululah, zaman dulu, muda-muda ni, menghadiri kursus dekat sana. Subhanallah. Saya tengok kanak-kanak tu salam, cium saya. Masa itulah zaman bila ya? 80-an gamaknya. Subhanallah, subhanallah. Tengok cara susun kasut mereka, Masya Allah. Saya pun jatuh hati dengan akhlak tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi Abuya ni bukan saja beri ilmu, mendidik terus bagaimana nak buat. Dan Abuya juga mendidik manusia agar belajar dari alam. Setiap yang ada, yang berlaku dekat keliling kita ni, ada manfaat. Tak ada sia-sia. Tidak ada sesuatu pun yang Allah jadikan apapun yang sia-sia. Semuanya ada pengajaran. Misalnya ketika Abuya berhenti atau melalui tepi pantai, Abuya berkata, bayangkan kalau laut itu api neraka. Kalau neraka sebenar bagaimana agaknya? Subhanallah. Supaya kita dapat berfikir tuan-tuan. Suatu ketika saya pernah bersemayang dengan Abuya. Subhanallah. Lepas solat, Bonda Umujah, isteri kepada Abuya, bertanya kepada saya, Ustaz, apa rasa semayang dengan Abuya tu? Tuan-tuan tak tahu, mungkin tuan-tuan pelekeh jawapan saya. Tuan-tuan mungkin tak percaya, saya saja mereka tak. Saya kata rasa macam nak tercabut nyawa. Saya rasa macam adalah ayat yang saya bagi tahu tu, tapi nak menggambarkan perasaan saya cukup dahsyat semayang dengan Abuya ni. Subhanallah. Kalau tuan-tuan, puan-puan ada peluang dululah yang pernah semayang dengan Abuya, macam mana perasaan kita? Allahu Akbar. Jadi sembahyang kita tu, kita dapat merasakan takutnya dengan Allah. Tengok cara Abuya tu, kita takut dengan Allah. Pandang wajahnya, teringat Allah, takutkan Allah. Ini orang yang ada barakah, wali Allah. Tapi kita ni, subhanallah, yang orang sangka buruk banyak ni, semua nak ditafsirkan. Kalau kita cakap macam ni, dia tafsir yang negatif. Cakap macam ni, dia tafsir. Ada je alasan dia orang nak mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Abuya. Subhanallah. Astagfirullahalazim.
Ini ada satu cerita yang menarik. Ketika Abu Ya dan rombongan, ni pendekkan cerita, lalu dekat sebadan jalan di Indonesia, ada seorang lelaki nak selamatkan seekor kucing dari dilanggar. Kan? Dengan menahan kucing tu melintas. Dia tak bagi kucing tu melintas. Kucing tu buat apa tuan-tuan? Dia cakar-cakar lelaki tu, seolah-olah marah. Jadi lelaki tu pula cuba berulang kali menyelamatkannya. Tapi dia terus cakar-cakar. Lalu Abu Ya membuka pertanyaan kepada ahli rombongan ekspedisi. Kenapa kucing itu marah? Abu Ya sendiri jawab, kerana kucing itu tidak faham. Orang itu mencuba untuk menyelamatkannya. Begitu jugalah dengan kita sebagai pendakwah. Orang yang tidak faham dengan kerja kita akan marah kerana menyangka kita akan menyusahkan mereka. Subhanallah. Halusnya perasaan Abu Ya. Setiap satu dia ambil pengajaran. Pada waktu yang lain pula, ini banyak semua cerita pengajaran yang baik tuan-tuan. Abu Ya telah menggambarkan kepada anak buahnya akan kehidupan satu keluarga nelayan yang miskin tapi hidup penuh harmoni dan bahagia. Lalu Abu Ya bertanya, sekadar itu sajakah yang kita nampak? Keluarga nelayan, miskin, hidup harmoni, bahagia, itu yang kita nampak. Kemudian Abu Ya menyambung lagi, kalau di samping miskin, nelayan tadi, reda pula dengan kemiskinan, maka berbahagialah mereka di dunia. Manakala di akhirat, akan dikurniakan pahala tanpa hisap, bighairi hisap. Tetapi kalau derhaka kepada Allah dan mereka tidak reda dengan kemiskinan itu, macam kita lah, kita ini hidup miskin contohnya, tak reda pula, maka kita akan miskin di dunia, miskin pula di akhirat. Nampak? Abu Ya didik mereka. Abu Ya didik kita. Macam mana orang yang sebaik Abu Ya tu kita sangka buruk, kita kata macam-macam. Berpuluh-puluh tahun pula tu, orang alim pula tu, ustaz-ustaz pula tu, agamawan pula tu, yang ada master PhD pula tu, kata ke Abu Ya, sesatkan dia. Subhanallah. Diviralkan, dihebahkan, sehingga majoriti lah pada zaman tu dulu, mengatakan Abu Ya ni sesat. Sampai hari ini, masih lagi kedengaran tu. Pergaulan Abu Ya biasanya bermula di warung makan, restoran, kedai kopi, lobi hotel. Akhirnya berpanjangan membawa kepada hubungan yang lebih rapat lagi. Jika makan di restoran macam tadi saya ceritakan, biasanya Abu Ya akan bayar makanan yang dimakan oleh semua orang yang makan di restoran tersebut atau yang membelinya untuk dibawa pulang. Sama ada orang itu Abu Ya kenal ataupun yang Abu Ya tak kenal. Abu Ya kata apa? Dengar malik-malik. Sebagai tebusan dosa ana, kata Abu Ya. Pemurah dan tawaduknya Abu Ya. Kalau orang tanya macam mana Abu Ya dapat duit? Ini orang tuduh macam-macam, ambil duit anak buah lah. Kalau ambil anak buah, buat anaya pada anak buah, itu bukanlah wali, itu kuali namanya. Abu Ya ni wali Allah, ketua wali, mujaddid. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala bagi jalan keluar. Macam mana nak selesaikan masalah, bagi rezeki tanpa disangka-sangka. Itulah Abu Ya sebenarnya. Kita pula manipulasi perkara tersebut, kata Abu Ya buat kejam, nanya pada anak buah. Kita tak faham. Kita tidak, kita tidak selidik. Kita terburu-buru membuat tuduhan. Sikit lagi tuan-tuan. Pernah sewaktu ayah kepada seorang zimmi jamaah. Zimmi jamaah ni maknanya orang yang bukan Islam lah. Belum lagi Islam. Tuan punya hotel terbesar di utara Thailand sakit kerana pembedahan di perut. Abu Ya bersama semua peserta ekspedisi pergi ziarah dia. Bekas Datuk Bandar ini kemudian berkata, saya terhibur dengan kedatangan Abu Ya sehingga setengah dari sakit saya hilang. Abu Ya pernah berkata dalam ajaran Islam, zimmi-zimmi ini dilindungi dan dibantu keperluan mereka. Kalau mereka dizalimi atau diganggu, orang-orang yang mengganggu mereka itu, walaupun orang Islam, sendiri akan dihukum. Hingga mereka selamat berada dalam naungan kasih sayang pemerintahan Islam. Jadi siri yang keenam tuan-tuan, saya banyak menceritakan apa pandangan orang lain terhadap Abu Ya, orang yang bukan Islam terhadap Abu Ya, macam mana akhlak Abu Ya. Nanti akan terus saya akan menjawab persoalan, baik tentang yakazahnya, tentang tambah syahadat dulu saya dah jawab dah. Tambah syahadat dalam aurat Muhammadiyah yang orang tak faham, yang keliru.
menuduh banyak perkara-perkara yang tak elok berlaku dalam jemaah. InsyaAllah ada jawapannya. Dan kemuncaknya ialah Abuya atau yang berbahagia Ustaz Asy'ari Muhammad ni meninggal ke atau gaib. Soalan cuma masa tu. Sehingga orang yang dah mati, dah masuk kubur dah, doktor dah kata mati, masuk kubur, matilah, habis cerita. Jadi, sebab apa mereka mengatakan demikian? Satu sudut lah. Sebab mereka anggap Abuya ni orang biasa. Mereka tak tahu yang Abuya ni Fatah Tamimi, tak tahu pun. Mereka tak kenal Abuya secara dekat. Tak yakin Abuya ni Fatah Tamimi. Habis kenapa kalau Abuya tu Fatah Tamimi? Kalau Abuya Fatah Tamimi, maka Fatah Tamimi ni akan dapat satu kuasa negara secara aman. Tanpa perang, tanpa gaduh, tanpa menjatuhkan orang lain. Diberi kuasa. Setelah dia perintah 2 tahun, dia akan serah kuasa pada Imam Mahdi. Jadi bila Abuya tu masuk kubur, orang anggap ni doktor kata mati, dia masuk kubur. Jadi kita ni sebagai orang-orang yang beriman, kita ni orang Islam. Yakin kepada perkara-perkara yang gaib. Jadi kita bukan satu hal. Saya boleh susun hujah tu, tapi saya tak nak jawab sekarang dalam siri yang ke-6. Ada 40, 50 hujah, 60, 100 hujah. Sama ada Abuya ni betul-betul meninggal dunia ke atau dia gaib. Bukan maknanya Abuya tu tak mati. Abuya akan mati, semua orang akan mati. Imam Mahdi pun akan mati meninggal dunia. Nabi Isa pun akan wafat. Sekarang Nabi Isa belum wafat. Nabi Muhammad SAW pun sudah wafat. Sebab itu saya banyak kali bagi tahu tentera Imam Mahdi berapa ramai? 313 sahaja. Bukan ramai pun. Pasal apa? Bukan senang. Sebab nak jadi tentera Imam Mahdi kena yakin seyakin-yakinnya dengan kuasa Allah. Bukan sekadar tidak mustahil. Memang orang tahu Allah Maha berkuasa. Segala-galanya tidak mustahil. Tapi ada hujah lain. Banyak lagi hujah. Dialah mujadid hujah, ada apa ni, dia sebagai Fatah At-Tamimi, apa ciri-ciri Fatah At-Tamimi. Ni contoh je lah. Jadi makna kalau Abuya tu dah mati, dah meninggal dunia, mana Abuya kata, dah semua orang kata dia Fatah At-Tamimi, mana Fatah At-Tamimi? Fatah At-Tamimi tu akan jumpa dengan Imam Mahdi, dah meninggal dunia. Maka dia bukanlah Fatah At-Tamimi. Bila dia bukan Fatah At-Tamimi, maknanya Abuya menipu lah. Abuya berbohong lah. Udah Abuya berbohong, duduk dalam jamaah Abuya lagi. Buat apa dah Abuya menipu? Jadi tuan-tuan, perkara ni panjang. Hanya yang mendapat hidayah, taufik saja. Jangan kira lah orang yang fasik, jangan kira yang orang ada sifat-sifat munafik, jangan kira lah musuh-musuh Islam, musuh-musuh kebenaran ni, semua nak dikata daripada dulu nak kata Abuya. Subhanallah. Takut-takut mereka ni semua tak sempat taubat. Dah terlampau dalam hati tu, dah terlampau orang kata, oi, tak tahu nak digambarkan lagi. Punya bencinya dengan Abuya ni. Tapi saya cerita ni akhlak Abuya. Ada orang bertanya saya, kalau tak percaya yang saya kisah-kisahkan dalam siri 1 sampai masuk siri 6 ni, kalau tak percaya, berdosa ke? Oh, bagus ayat tu. Saya ulang balik soalannya. Kalau tak percaya cerita saya ni, berdosa ke? Saya jawab, kalau percaya, berdosa tak? Kalau percaya cerita saya ni, berdosa tak? Tak berdosa kan? Kalau percaya cerita saya, lebih eloklah percaya. Sebab saya cakap ni perkara yang benar. Udah orang tak percaya, dia anggap saya menipu. Kalau orang Perak kata, lantak kamu lah. Orang dah cerita, macam-macam kamu tak percaya. Tak ada rezeki kamu lah. Tak ada rezeki nak dapat hidayah yang sempurna. Hidayah Islam dah ada. Sembayang. Tahajud buat juga. Puasa buat juga kadang-kadang. Selawat juga. Baca Quran juga. Kebenaran yang dibawa oleh Abuya tak percaya. Lebih-lebih lagi kalau tak pernah jumpa Abuya semua. Tak pernah jumpa jemaah kebenaran ni. Tak pernah pergi pun kepada premis-premis jemaah ni. Lagilah. Dan insya-Allah saya akan tutup kuliah saya ini dengan menceritakan sedikit kesukaan Abuya. Di antara kesukaan Abuya adalah mengadakan kenduri, bersedekah dan beri hadiah. Kalau Abuya tak dapat tahajud malam atau sembahyang solat duha di siang hari, beliau akan ganti dengan kenduri. Subhanallah. Abuya pernah memberi panduan kepada anak-anak buah. Di samping banyak sembahyang hajat, banyak berdoa, banyakkan sedekah. Kerana melalui sedekah itu, kata Abuya, dipercepatkan makbulnya hajat kita atau doa kita. Dan yang terakhir,
Abuya sangat memperhatikan keadaan orang-orang kecil, orang bawahan ni. Bahkan beliau selalu menyediakan makanan kepada pekerja angkut sampah. Jika berbelanja ke pasar, senantiasa tu dia bayarkan orang yang berbelanja di kiri kanan beliau. Tidak sampai hati dia berbelanja untuk diri dan keluarga sendiri. Maka Abuya itulah figure international. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan Abuya ni meninggal ke, gaib ke, tak payahlah gaduh lah. Kalau Abuya benar-benar meninggal, ya meninggal lah kalau orang Jawa berkata. Kan? Kalau dia gaib, ya gaib lah. Bukan kalau dia meninggal, Abuya tu tak sesat. Kalau dia gaib, Abuya tu sesat. Tak ada kena-mengena dengan macam tu. Masa yang kita nak bagi tahu, yang nak highlight kan, siapa Abuya tu? Siapa dia? Bukan sekadar pimpin jamaah. Dia tu wali, ada karamah. Dia tu mujadid. Dia tu arif billah. Dia tu orang yang istimewa. Kekasih Allah. Tentu ada keistimewaan. Kalau dia tak mati, kenapa dia tak mati? Ada hujah dia. 40 hujah. Banyak hujah. Sabarlah. Jangan terburu-buru. Jangan cepat mudah buat kesimpulan. Dia gaib je sesat. Pasal apa sesat? Jadi ampun maaf daripada saya. Kita InsyaAllah akan sambung lagi dalam siri yang ke-7. Ampun maaf daripada saya pendosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.